ربما دلهم الأدب على ترك الطلب اعتمادا على قسمته واشتغالا بذكره عن مسألته. Ada kalanya seseorang arif terdorong oleh rasa adab dan menyerahnya kepada kebijaksanaan Tuhan. Ia tidak minta apa-apa kepada Tuhan kerana berserah dan merasa puas dengan bahagian pemberian Allah, dan kerana sibuk berzikir sehingga tidak sempat minta-minta. Jadi kalam hikmat Syekh Ibn Atta ini ingin menjelaskan suatu keadaan yang agak janggal, pelik sikit, nisbah kepada perkara yang biasa kita tahu. Janggal dengan erti kelaziman yang kita tahu tidak seperti ini, tapi berlaku. Jadi kalam hikmat pada malam ini nak menjelaskan kepada kita kenapa berlaku seperti itu, kenapa terjadi seperti itu, dan kepada siapa ia terjadi, dan kalau terjadi, salahkah orang yang terlibat dengan kejadian itu. Itulah yang saya katakan, apa yang ingin dijelaskan di sini perkara yang agak gharib. Gharib ni janggal lah, pelik. Dengan erti apa yang berlaku, apa yang kita tahu, tak semacam itu. Inilah yang menjadikan ilmu tasawuf ni kadang-kadang nampak pelik sikit. Pelik sikit, nampak pelik sikit. Tapi tidak semestinya yang pelik itu tidak betul. Tidak semestinya yang aneh dan pelik itu tidak ada asas. Cuma sudah menjadi suatu tabi'i kepada, sudah menjadi suatu sifat atau tabi'i kepada ilmu tasawuf ni, banyak hal-hal yang orang ramai rasa terasing sikit. Memang ciri ilmu ni gitu dah. Dia yang kata apa? Ciri ilmu ni iaitu dak ramai orang tepuh ilmu ni. Orang belajar, mendalami dia, menempuh ni dak ramai. Jadi bila dak ramai tahu tentang ilmu ni, dak ramai yang menghayatinya, maka kalau berlaku dalam masyarakat, mereka ni yang memahaminya, yang mengalaminya, kemudian mereka ni melakukan sesuatu, maka dianggap macam pelik lah. Kerana tabi'i kepada ilmu ini memang seperti itu. Terasing. Bukan saja ilmu ini. Bukan saja ilmu ini terasing. Saya nak beri mukadimah sikit nak menjelaskan fenomena ini. Hari ini orang kita banyak kecenderungan, ada kecenderungan bila ia tak tahu sikit, ia kata tak betul lalu. Bila jarang berlaku, dia anggap benda tu tak ada. Fenomena hari ini. Orang kita hari ini terlebih alim. Terlebih alim sehingga terlalu cepat menilai, terlalu cepat menjatuh hukum tanpa dia pergi kaji, pergi tanya orang dulu, pergi siasat dulu, perinci dulu dengan ulama-ulama ahli-ahlinya. He don't know. Dia berasa, dia tengok benda ni di luar pengetahuan dia, dia anggap tak ada. Ini fenomena hari ni. Zaman dulu lain sikit. Ulama-ulama dulu dia alim, bukan saja alim zahir, alim batin juga. Sebab tu sikap dia lain. Tapi bukan semua juga. Pattern-pattern ini sebenarnya sejak dulu ada lagi.
Sejak dulu lagi ada dah. Zaman kita ni lebih-lebih lagi. Cuma yang kita tahu bahawa ulama-ulama sejak dari dulu tu, di antara mereka ini ada yang tidak seperti itu. Mereka itu alim zahir dan alim batin. Alim zahir ni alim ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu hukum dan ilmu-ilmu yang boleh dipelajari itu dia alim, dia tahu, dia mengaji sungguh. Tapi dalam masa yang sama dia alim ilmu batinnya, ilmu adabnya, ilmu jiwanya, ilmu hubungan khusus dia dengan Allah. Dia alim juga bab tu. Jadi sebab tu sikap mereka ni tidak seperti sikap kita. Apa-apa yang berlaku itu di luar pengetahuan dia tidak cepat-cepat kata salah. Dia akan siasat, dia akan tanya, dia akan merujuk kepada orang-orang yang difikirkan, dirasakan mungkin tahu tentang benda tu. Tidak cepat jatuh hukum. Kita hari ni agak lain. Benda yang kita tak tahu je, tak ada lalu, tak ada. Seolah-olahnya dengan kita ni serba-serbi. Seolah-olahnya yang kita tahu tu itulah segala ilmu. Itu puncanya. Punca kenapa berlaku kadang-kadang seperti ini. Saya nak beritahu. Nak beritahu tentang sifat ilmu tasawuf ni memang gitu. Orang ramai sebahagiannya tidak tahu. Yang mengaji tahulah. Sebab tu kita tak berasa pelik lah kalau ada orang yang mengingkari, menuduh sesat dan sebagainya. Itu kita anggap lumrah lah, biasalah. Cuma saya nak beritahu bahawa keadaan seperti ini ni bukan saja menimpa atau mengenai ilmu tasawuf tu, tapi agama Islam itu sendiri secara keseluruhan, itulah nasib yang akan dihadap, nasib yang akan berlaku. Islam itu sendiri. Maka di antara cabang-cabang keislaman ni, bahkan dia adalah merupakan intipati Islam itu, iaitu tasawuf tu, yang ni lebih-lebih lagi lah. Jadi saya nak lekok jauh sikit. Ini melibatkan persepsi. Sebelum kita huraikan kalam hikmah ni kita nak pergi nak jelaskan keadaan tu. Baik, agama ni perlu ada rujukan, perlu ada sandaran, perlu ada dalil dia. Jadi bila dikatakan agama ni nasibnya macam tu, mana dalilnya? Ini sedia maklum. Kita selalu dengar penceramah-penceramah, pengkuliah-pengkuliah, dia selalu membaca hadis bahawa Islam itu bermula dalam keadaan asing. Dan dia akan kembali seperti itu, seperti asing. Dalam keadaan terasing seperti itu juga, dia akan balik situ. Maksudnya, seperti kalau matang Arabnya, riwayat hadisnya, Nabi bersabda, Bada'al Islamu ghariban. Bermula Islam ni gharib. Gharib ni pelik lah, terasing. Masyarakat Arab pada waktu itu duduk sembah berhala, duduk sembah patung. Tiba-tiba datang seruan agama menyeru manusia supaya percaya kepada Tuhan, hak dah nampak depan mata. Tuhan hak dah nampak depan mata. Memang pelik lah. Tradisi orang Arab dulu bermacam-macam, mabuknya itunya. Tiba-tiba Islam datang membawa ajaran yang berlawan dengan benda-benda itu. Pelik lah. Jadi Islam ini memang bermula seperti itu. Pelik. Dalam bahasa kita sebut dagang. Gharib, terasing. Tapi Nabi kata, wasayaudu ghariban kama bada. Dia akan kembali seperti keadaan terasing sebagaimana dia bermula itu. Artinya apa? Artinya Islam akan berkembang dulu. Akan tersebar, akan berkembang sehingga diketahui oleh ramai orang. Dipegang oleh ramai orang. Bila disebut kembali itu, berarti dia berubah dululah. Bermula terasing, kemudian balik terasing. Berarti selepas terasing itu dia akan berkembang. Dia akan tersebar. Dan sejarah sudah menunjukkan betulnya
Bagaimana Islam ini sudah tersebar ke seluruh dunia sampai hari inilah. Pergilah ke negara mana-mana, ada je orang Islam. Hampir keseluruhan tempat di mana ada manusia, ada kata ada orang Islam. Pergilah negara mana, Afrika ke, Amerika ke, negara China ke, India ke, ada orang Islam. Rusia ke, ada orang Islam. Berkembang ke seluruh dunia. Bahkan hari ini orang-orang barat, orang-orang Eropah dan bangsa-bangsa lain, mereka tu mencari-cari agama ni. Ramai yang masuk Islam. Berbanding dengan tempat kita ni, orang lama dah terima Islam ni. Orang lama dah pegang Islam ni, berasa nak lepas slow-slow. Nak lepas. Rela, kau rela. Orang lama dah ni. Tapi masyarakat yang belum Islam sebelum ni, mereka ni sekarang ni berlaku gerakan besar-besaran ataupun berlaku perubahan yang agak ketara, mendadak orang bukan Islam masuk Islam di negara-negara Eropah ni. Dengan tempat kita ni bukan berlaku gitu, terbalik. Kalau ada dah tu yang lepas slow-slow. Hari ni. Pelik dah. Tapi itulah kenyataannya. Baik, seperti itu Islam berkembang, tapi Nabi beritahu, wa sayaudu ghariban kama bada. Dia akan kembali dalam keadaan terasing tadi itu sebagaimana bermulanya. Dia akan jadi gitu pula. Satu hari Islam ni dianggap, dipandang dengan pandangan sebelah mata lah. Sehingga orang Islam sendiri kadang-kadang malu nak mengaku Islam. Kadang-kadang. Setengah tu malu nak melaksanakan kewajipan-kewajipan agamanya. Malu. Pelik. Berasa malu melakukan amalan-amalan keagamannya yang baik-baik. Bukan kacau orang, bukan ganggu orang. Berasa malu. Hari ni berlaku keadaan seperti itu. Nak pergi sejid setengah tu malu. Nak pergi bawa kitab mengaji malu. Kadang-kadang setengah tu. Nak bersolat, tengok ada orang kawan tengok dia, malu kadang-kadang, malu hari ni. Itu dia, terasing. Kau semakin terasing balik. Itu Islam secara keseluruhan. Tetapi salah satu di antara komponen Islam ni ilmu tasawuf. Bahkan ia adalah intipatinya. Intipati ni, kalau minyak kau orang Perah ambil satang. Kepala satang. Maka tasawuf ini nisbah kepada ilmu-ilmu agama hak lain, dia seumpama saripati tadi tu. Sebab dengan tasawuf inilah iman menjadi bertambah, keyakinan menjadi kukuh, menjadi mendalam, hati menjadi lebih bersih, amalan menjadi lebih ikhlas, lebih terdorong, lebih khusyuk. Sebab itu tasawuf ini disebut sebagai zubdah, saripati. Sebab dengannya lah iman menjadi hidup, amalan Islam menjadi bererti, berharga, bernilai, dirasai kemanisannya, dirasai harganya, nilainya. Jadi yang memberi harga kepada akidah tauhid dan amalan syariah kita tu kena ada tasawuf. Akidah kita yang kita percaya kepada Allah Ta'ala, tentang kekuasaan Allah Ta'ala, bila tak ada tasawuf, tidak mari zuk rasa benarnya. Tak mari, tak timbul. Tapi yakinlah Allah Ta'ala Maha Kuasa, Allah Ta'ala Maha Bijaksana. Tapi tak mari perasaan benarnya Allah Ta'ala tu Maha Kuasa, sehingga menjadikan kita ini hilang kebimbangan. Benarnya Allah Ta'ala tu melihat sehingga menimbulkan khusyuk dalam ibadah, tidak mari. Itu bahagian tasawuf. Keyakinan kita terhadap takdir Allah, semua orang yakin, semua orang percaya. Kerana itu rukun iman. Tapi
Banyak benda kita bersungguh dalam hidup. Banyak bersungguh, banyak bantah, banyak merunguk, macam-macam. Jadi perasaan, rasa, keyakinan yang membuahkan rasa, paling tidak menimbulkan rasa nak bertahan, nak bersabar, tidak mari. Rasa untuk menerima dengan senang hati, dengan keyakinan ada hikmah, kebijaksanaan, tidak timbul. Rasa gembira dengan ketentuan, dengan pemberian, sikit ke banyak ke, tidak timbul. Sebab apa? Tak ada bahagian tu. Bahagian tasawuf tu tak ada. Akidahnya ada. Tauhidnya ada. Tapi bahagian tasawufnya tidak ada. Demikian juga amal ibadah yang kita buat. Bukan tidak bersalat. Tapi tidak ada hadir hatinya. Tak mari zauk rasa, khusyuknya. Rasa kita mengabdi diri kepada Allah dalam solat kita tu. Kita rukuk. Tunduk kita kepada Allah yang Maha Esa tu. Tak mari. Bersujud kita kepada yang Maha Esa tu. Tak berasa. Kalau kita berasa pedih dahi. Tak dahi talata. Tapi merasa diri itu bersujud kepada Allah. Tidak mari. Kenapa? Tak ada bahagian tu. Bahagian tasawuf. Itu zubdah. Intipati yang menjadikan agama kita hidup. Keyakinan itu mendalam. Dirasai zauknya, kemanisannya, kebenarannya. Amalan-amalan keislaman pun seperti itu. Itu fungsi tasawuf. Jadi kalau ilmu ini kalau Islam secara keseluruhannya, begitulah perjalanan dia. Bermula dengan terasing, berkembang, kemudian balik asal semula, maka sudah tentu intipatinya pun macam tu juga. Bahkan yang ini lebih ketara lagi. Lebih ketara lagi. Suatu hakikat yang perlu kita kena terima, bahawa ilmu tasawuf ini antara ilmu yang awal sekali dicabut dari manusia. Awal sekali. Sebabnya macam-macam lah. Sebab kerana, ialah macam semayang, kita semayang. Nak mengkhusyukkan hati tu, nak suruh boleh khusyuk tu, kena belajar lah. Kena berlatih lah. Dan itu mungkin tak mudah. Jadi orang fikir payah-payah, biar semayang sudah. Asas-asas sudah. Mari buah tu. Jadi usaha nak mengkhusyukkan semayang dengan belajar ilmunya, dengan pergi mengaji, dengan beriadah, berlatih untuk melembutkan hati sehingga boleh khusyuk, kita rasa payah benda tu. Akhir kali tinggal. Sebab apa? Asas-asas sudah. Asas semayang sudah. Kau slow, semakin jauh, tinggal. Sama juga hal-hal lain. Kena mengaji ilmu tasawuf, payah rasa payah. Payah tu sebab dah ambil kuncinya cara betul. Kita ni serba-serbi jadi payah kalau tak kena kunci. Kunci tak kena. Anak kunci besar ni, duduk mangga tu, duduk kunci ke pintu tu. Anak kucing tak ada. Memang payah lah. Tak akan anak terik lah kita ni. Dah tak ada anak kucing. Tapi mangga besar mana pun, kalau kucing dia ada, sikit je. Buka selalu. Sama juga. Ilmu pun seperti itu juga. Ilmu, contoh mudah ilmu matematik lah. Ilmu matematik ni. Bagi orang yang tak faham, tak tahu kucing dia, benda tu payah. Tapi bagi orang yang tahu formula dia, sangat mudah. Sebab tu dia akan jadi ilmu yang sangat payah, dalam masa yang sama menjadi ilmu yang sangat mudah. Kenapa jadi seperti itu? Sebab apa jadi macam ni? Kerana kunci. Jadi kita dengar rungutan setengah orang payah mengaji tasawuf ni. Tahu tu? Sama ada tak ada anak kucing, ataupun kucing yang mengambil tak kena. Ambil kucing benda lain. Cara mudahnya. Itu jadi payah. Allah payah. Khusyuk Allah payah. Tasawuf mengajar begini. Gelak gambar panggil. Gelak gambar dok mari. Terasa hampir-hampir mustahil. Saya tak kata siapa. Saya pun macam tu juga.
Kita rasa benda-benda macam ni payah nak boleh, hampir-hampir mustahil. Tapi bila kita mengaji ikut saluran dia, baru nampak bila kunci tu dapat, orang beri kunci dia. Tak pelik rupanya. Taklah susah yang kita sangka seperti ni. Rupanya kita kunci tu salah. Kena ada kekuncinya. Jadi sebab ilmu tasawuf ni jadi terasing, banyak sebab. Salah satunya kerana sebab-sebab tadilah. Mempelajarinya itu tidak ikut kunci dia. Kunci yang betul. Lalu rasa payahlah tasawuf ni. Bahkan dianggap sebagai ilmu yang mungkin tak boleh nak praktis dah zaman kita ni. Setengah ilmu, apa yang disebut dalam kitab tasawuf tu, kalau kita baca kitab dia tu, kalau kita tak mengaji dia dengan molek, dengan ulama-ulama guru dia ni, ambil kunci dia molek, kita rasa seolah-olah ilmu ni tak boleh nak buat dah zaman lah ni, tak boleh nak pakai dah ilmu tu. Itu. Anggapan-anggapan seperti ini puncanya samalah. Punca kerana ambil tasawuf tidak menusi kunci dia tu. Merasa payah ilmu ni. Payah mengaji ilmu ni. Kita dengar sungutan orang. Dan kita faham lah. Sebab kita pun gitu juga dulu. Kita pun faham lah. Tak payah kata apalah. Kodok masing-masing lah. Kemudian banyak sebab-sebab. Akhir sekali dengan sebab yang bermacam-macam ni, tasawuf tu semakin ditinggalkan. Itu memang nak kata, itu sebab dia. Tapi nak beritahu, kenyataannya memang ilmu tasawuf ni menghala ke situ. Menghala ke situ. Jadi jangan kita berangan-lah orang supaya orang mengaji ilmu ni dengan jumlah yang ramai. Nisbah populasi masyarakat. Jangan berangan gitulah. Berangan 100% orang mengaji ilmu ni, jangan berangan. Ada 5% pun muncul dah. 5%, 10% mengaji tu muncul sangat dah. Tapi tidak akan hilang, ilmu ni tak akan hilang. Malam ni saya mukadimah lain sikit. Apalah. Tapi nak beritahu keadaannya. Banyak sebab-sebab, tapi kenyataannya itulah yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat bahawa ilmu tasawuf ini antara ilmu yang awal, yang terawal, yang diambil, yang dikurangi, yang diangkat daripada manusia ini. Ini berkait dengan hadis Nabi. Bila Nabi menyebut tentang ilmu ini akan diambil oleh Allah, akan diangkat. Nabi bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas, walakin yaqbiduhu biqabdil ulama." Tengok. Allah Ta'ala ini tidak mengambil ilmu dengan cara mencabut ilmu itu daripada ingatan dan hafalan manusia. Bukan cara itu. Ilmu kita belajar jadi alim, tiba-tiba jadi jahil kita, dah ingat suti habuk. Bukan cara itu. Kata Nabi, itu bukan caranya Allah Ta'ala mengangkat ilmu. Yang ini bukan dengan cara dicabut daripada ingatan manusia, dicabut dari hafalan manusia. Bukan. Tetapi kata Nabi, walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Tapi diambil ilmu ni, dipegang, dicabut ilmu ni biqabdil ulama, dengan cara dimatikan alim ulama. Alim ulama tu. Sehingga kitab-kitab itu, kitab tu tak mati, sentiasa ada. Alim ulama yang nak baca kitab tu tak ada. Kat mulalah hari ni timbul. Hak alim separuh ni, kitab ulama ni tak kena, ulama ni tak kena, padahal dia alim separuh. Berlaku. Cepatlah. Kitab ni tak betul, kitab ni tak betul. Memang tidak dinafikan. Ada juga kitab yang tidak betul. Dan kita tak nak jelaskan detail. Adalah. Tapi kadang-kadang benda tu taklah seperti itu. Tapi cepatnya dinilai sebagai salah, sesat, mengandungi kufur, syirik dan macam-macam lagi. Inilah. Tapi Allah Ta'ala mengambil ilmu ni dengan cara biqabdil ulama. Dimatikan orang yang alim. Betul-betul alim, tahu. Kitabnya tetap ada. Tapi nak baca kitab tu, nak buka tu. Tu bahagian kemahiran tu. Itu yang kurang.
Sehingga kata Nabi, hatta idza lam yabqa alimun. Sehingga tidak ada lagi orang alim. Maksudnya orang yang betul-betul alim, mahir sungguhlah. Alim dengan erti tahu tu ramai, tapi yang betul-betul pakar, alim dalam bidang-bidang tertentu, dalam perkara tertentu, itu mungkin semakin berkurang. Hatta idza lam yabqa alimun, sehingga tak ada lagi orang betul-betul alim. Apa yang terjadi? Apa yang berlaku? Kata Nabi, ittakhazan nasu ru'usan juhalan. Manusia mula mengambil orang-orang jahil sebagai tempat nak bertanya, tempat ambil pedoman. Ni timbul penyakit. Orang yang bukan ahli bidang tu, orang yang tak tahu bidang tu, dijadikan rujukan. Kau mulalah tu petua berbelik-belik. Belik-belik petua. Kadang-kadang makan diri. Kadang-kadang berubah-ubah. Sekali gitu, sekali gini. Macam-macam boleh jadi. Na'udzubillah. Tapi itulah fenomena yang Nabi beritahu. Ittakhazan nasu ru'usan juhalan. Manusia mula mengambil orang-orang yang tidak ada kepakaran, kealiman dalam bidang itu sebagai tempat berdoman. Fasu'ilu. Mereka ni akan ditanya. Fa'aftau bighairi ilmin. Fadallu wa adallu. Lalu berfatwalah. Berilah pandangan. Na'udzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah. Jangan sampai kita ada sikap seperti ini. Memberi petua dalam perkara yang kita tak tahu. Na'udzubillah. Kita minta Allah lindung kita daripada bersikap seperti ini. Berpetualah. Bighairi ilmin. Jangan dia sendiri tak mahir, tak tahu benda tu. Tak tahu mana, tak tahu betul tentang perkara tu. Fadallu wa adallu, kata Nabi. Mereka sesat. Bukan saja mereka yang orang ni sesat, bahkan menyesatkan orang tanya itu. Orang tanya itu dia jahil sungguh. Dia nak tahu. Tapi yang tanya ni tidak tahu, dia sendiri pun tak betul. Bukan dia sendiri tak betul, tak apa. Akhir sekali dengan jawapan dia tu, habis orang lain jadi tak betul belaka. Kerana jawapan dia tu. Jadi sesat belaka orang lain. Ini. Kita minta berlindung dengan Allah. Mudah-mudahan dijauh daripada sikap seperti ini. Mudah-mudahan kita dikurniakan Allah kekuatan. Hak benda kita tak tahu, kita tak cakap benda tu. Benda yang kita kurang mahir benda tu, kita tak kata benda tu. Sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal, bila orang tanya dia tentang masalah tasawuf, padahal dia pun alim juga, bukan tak tahu. Tapi ditunjuk kepada Sadi Saqati. Bishr al-Hafi, ditunjuk Bishr al-Hafi. Mungkin tanya dia tu. Padahal dia sendiri alim. Dia sendiri pun tahu tentang tu, tapi dia tahu yang lebih tahu dalam bab ni orang ni. Mungkin tanya dia, dia tak jawab. Itu cakap Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kita harap teladang-teladang kesolehan ulama dulu tu menjadi ikutan kita hari ini. Jadi itu baik. Hadis tadi tu yang Nabi sebut tadi tu tentang ilmu ni diangkat, ilmu agama ni diangkat. Tidak menyatakan ilmu apa. Tak khabar. Cuma dia beritahu secara menyeluruh ilmu agama ni. Tapi perawi hadis ni pada waktu nak menyampaikan hadis ni kepada generasi selanjutnya, kepada orang lain ni, nak menyampaikan hadis ni, dia tanya, apakah engkau ingin tahu ilmu apakah yang paling awal yang akan diambil daripada manusia ni? Perawi tu tanya. Mu nak tahu tak? Ilmu apa antara sekian banyak ilmu ni awal sekali, mula-mula sekali akan dicabut, diambil daripada manusia ni? Lalu perawi, kalau tak silap Ubadah bin Somit lah, kalau tak silap saya perawi ni, dia kata ilmu tu ilmu al-khusyu'. Dia panggil ilmu al-khusyu'. Apa arti khusyu'? Khusyu' sifat bagi hati. Merasa khusyuk, merasa hadir, merasa rendah diri. Hati yang ingat, hati yang hadir, hati yang sedar, hati yang insaf. Itu hati berkhusyuk. Jadi bila disebut ilmu khusyuk, ilmu yang berkait dengan hati, maka sudah tentu dalam peristilahan ilmu hari ini,
Istilah ilmu hari ni, ilmu tu hari ni orang panggil ilmu tasawuf, orang panggil. Jadi ilmu itulah antara ilmu yang dia akan dengan erti bila semakin zaman semakin lama berlarutan zaman ni, nak kabarnya bila zaman semakin maju, semakin lama ni, ilmu-ilmu lain mungkin banyak berkembang. Tapi kekhusyukan yang dimiliki Malaysia, ni kurang. Orang yang beradab semakin kurang. Adab semakin kurang, orang pun semakin kurang. Yang beradab, yang sopan. Hari ni kita tengok, ragam-ragam manusia bermacam-macam lah. Kita hidup dalam suasana hari ni penuh dengan kecoh baloh. Tak kira di mana-mana, dalam kedai kopi, kapung, dalam parlimen, baloh kerja. Waktu orang nombor 1 hari ni. Tak boleh nak kira molek-molek, tak boleh. Lagi dak katak meja, lagi dak saung kuat-kuat, tak jadi kekah. Hari ni. Padahal benda tu boleh je kalau bincang molek-molek. Tapi nak kabarnya jiwa. Sudah hilang tertib, hilang adab, hilang keharmonian, hilang khusyuk. Itulah gejala dia. Hak balah ni pula bukan barang-barang, setengah tu belilik piah dah ni, serbang ni, setengah tu. Bukan barang-barang, belilik ni kepala ni. Kadang-kadang. Tapi pattern serupa lah, nak kata apa. Bendanya secara mudah boleh je, tapi tak. Dia nak gitu juga. Nak kata apa? Nak beritahu. Trend semakin lama zaman ayat dunia ni, sifat-sifat ketertiban akan semakin kurang. Manusia menjadi semakin bengih secara keseluruhannya. Ada je. Memang tetap ada sepanjang zaman orang yang tertib, orang yang beradab, orang yang tertib terni, itu tetap ada. Tapi nak kabarnya gambaran keseluruhan. Gambaran keseluruhannya, fenomena orang beradab ni jadi kau tergelang. Orang yang baik, orang yang jujur, orang yang beradab tetap ada. Tapi dalam kehidupan masyarakat, dia kau nampak tergelang, kau tak apa nak timbul. Nanti beritahu insya-Allah, saya dah tak perasan. Tapi ingat saya dah bawa jam malam ni, nanti tolong beritahu. Insya-Allah. Nanti beritahu dah. Kita dah pergi ke kalam hikmah ni lah. Nanti kita tunggu kuliah akan datang. Sebab kalam hikmah ni penting untuk saya jelaskan. Nanti kita tengok supaya diambil manfaat oleh dalam supaya ramai orang ambil manfaat lah, insya-Allah. Jadi itu keadaannya. Itu adab hilang, tertib hilang, adab. Dan memang itu yang diberitahu. Berdasarkan riwayat tadi, berdasarkan kepada keterangan perawi dia tu, ilmu pesen ni. Dan kita akan nampak fenomena ni lah. Fenomena manusia menjadi hati kering. Hati kering. Tak ada kesian belah. Tak ada hormat. Tak ada sangka baik. Hal-hal yang positif, sifat-sifat yang mahmudah tu, kau kering. Hak banyak tumbuh dalam tu, bengih-bengih saja. Permusuhan, kebencian, buruk sangka, khianat, melekehkan orang ini, macam-macam. Itu yang mula tumbuh. Puncanya apa? Tadilah. Hati kering. Bukan kurang ilmu. Bahkan ilmu bertambah-tambah, berganda-ganda. Tapi akhlak menjadi runtuh. Kerana tak ada bahagian tu. Tak ada bahagian tu. Jadi kita melihat keadaan seperti itu berlaku. Jadi tasawuf ni itu keadaan dia. Cuma nak balik kepada asal ni, perkara yang saya nak sebut ni kalau hari ni kalau kita tak jelas baik-baik, orang kata benda tu tak betul. Ni benda yang akan disebut ni. Benda ni tidak betul. Bahkan suatu ketika dulu kita pernah dengar suara-suara yang sebut bahawa kitab hikam ini termasuk kitab yang sesat. Antara sudut atau antara perkara yang dengannya kitab hikam ini dikatakan sesat, inilah perkaranya ni.
Cuma saya tak nak jelas lagi minggu ni. Nanti minggu akan datang. Ni kitab ni dianggap sesat. Antara isi kandungan sesatnya, bahagian ni lah ni. Kerana apa? Kerana benda tu agak berlainan daripada kebiasaan kita. Baik, kebiasaan kita apa? Yang kita tahu apa kebiasaan kita? Apa yang kita tahu? Berdoa itu adalah disuruh. Berdoa itu ibadah. Berdoa itu disuruh. Itu yang kita tahu tentang agama kita. Agama kita menyuruh kita berdoa, menggalakkan kita berdoa. Dan berdoa itu satu bentuk ibadah. Tapi dalam hikmah ni dia kata menyebut tentang suatu keadaan tidak berdoa. Tak ke pelik? Tidak berdoa. Ramai kata-kata kita ni tahu berlawanan lah. Memang disuruh berdoa, digalakkan berdoa. Satu bentuk ibadah ni berdoa ni. Tiba-tiba tasawuf mengajar dan satu keadaan lebih baik hidup diam, jangan doa. Dah tak ke pelik benda tu. Jadi kalau kita tak mengaji, melek ilmu, tak tahu, tak tengok dalil-dalil lain, maka kita akan anggap ni benda yang salah lah. Kita akan kata benda ni benda tak betul lah. Itu dia. Itu maksud saya gharib. Tapi kena mengaji. Apa-apa hal pun kena mengaji. Kena murajaah, kena berdiskusi, berbincang dengan alim-alim ulama. Kita akan nampak lah. Maksudnya tak payah gaduh-gaduh, tak payah tergesa-gesa. Kita teliti, insya-Allah akan nampak. Nak tambuh je lah.